untuk kelas yang minggu lepas lah, saya recall sikit lah. Tak boleh kalau kita masuk terus nanti yang ketinggalan, yang tak pernah masuk last week tu macam mungkin akan blur sikit apa cikgu ni nak cakap kan. Okay, untuk hari ni saya ulang sedikit saya ulang sedikit apa yang saya sampaikan pada minggu lepas. Saya ulang sikit apa yang saya sampaikan pada minggu lepas ialah yang pertama mengenai format SPM, format soalan fizik KSSM. Okay, format soalan fizik untuk KSSM tingkatan 4. Yang pertama kita ada 3 kertas, iaitu kertas 1 aneka pilihan 40 soalan, kertas 2, okey, kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan amali. Amali ni kita ada dalam 2 item atau 2 soalan. Satu soalan tu 15 markah, tak silap saya. Okey, dan kalau kita tengok daripada pengumuman Kementerian Pendidikan tadi, dia kata SPM akan mula pada bulan Mac tahun hadapan. Dan ujian amali akan dijalankan pada bulan 2. Okey, amali ni akan dijalankan pada bulan 2. Ini maksudnya apa? Maksudnya amali tu ada. Amali tu ada, ujian amali tu. Sebelum ni kan kita macam yalah, dalam keadaan pandemik ni kamu pun tak banyak buat eksperimen apa semua kan. Kita tak jangka lah sama ada amali ni akan diteruskan ataupun tidak, dan kita dah dapat keputusan muktamad di mana ujian amali tu ada. Maksudnya amali tu memang akan dijalankan lah. So ujian amali akan dijalankan. Dan kalau kita tengok untuk amali ni, kita akan pandang alamak, ujian amali setakat kita buat eksperimen jalan dan dia akan nilai kita daripada situ kan. Sebenarnya bukan sekadar kita menjalankan eksperimen dan mengambil data saja. Kat sini pun ada teknikal dalam amali yang kita perlu tahulah. Yang pertama kita kena tahu macam mana nak buat graf, lukis graf. Cari kecerunan, macam mana kita nak buat table atau jadual dengan betul apa semua, kita akan buat semasa kita menjalankan amali ni. So amali ni pun penting sebab amali ni pun markah dia termasuk dalam keseluruhan markah untuk kertas SPM. Dulu tak ada amali sebelum tahun lepas. Tahun lepas ialah tahun yang terakhir untuk kertas 3. Sekarang ni ada amali. Amali ni pun jangan buat main-main sehari sebab ada markah. So kita kena fokus. So dah ada juga cara-cara dia nanti kemudian lah untuk mungkin dalam kelas yang selepas ni saya akan terangkan lah apa perkara pada asas semasa kita menjalankan amali ni yang kita perlu tahu. Bukan sekadar kita jalankan eksperimen saja. Banyak benda yang kita nak kena buat kat sini untuk dapatkan markah lebih kurang dalam ada 2 item ni, satu item lebih kurang dalam 15 markah. Okey, untuk kelas yang sebelum ni saya ada cerita pasal 2 topik. Saya cerita pasal kita cerita pasal inertia dan satu lagi pasal mengenai impulsive force dan impulse. Untuk hari ni untuk kelas hari ni saya nak masuk pasal momentum sebab saya difahamkan kat dalam, saya pun tak tahu dalam grup yang menyertai ni sama ada kamu pelajar tingkatan 4 ataupun pelajar tingkatan 5. Kalau saya masuk topik elektronik, saya tak masuk topik elektromagnet kan, nanti terkejut pula yang pelajar tingkatan 4 tu kata ni topik apa pula kan. So saya nak memudahkan kamu, saya ambil topik tingkatan 4 lah, supaya to be fair untuk semua orang, saya ambil topik tingkatan 4. Saya nak masuk sedikit yang kita belajar last week semasa dalam kelas pada minggu lepas. Kalau kita tengok minggu lepas, kita belajar pasal inertia kan. Inertia. Dan kita ada Newton first law of motion. Untuk last week, saya ada sentuh mengenai macam mana nak jawab soalan yang berbentuk begini, yang berbentuk dia bagi satu situasi. Dan kita kena explain the situation, menerangkan situasi tersebut. Dan biasanya soalan ini dalam 4 ataupun 3 markah lah. Dan kebanyakan biasaannya pelajar kalau jumpa soalan macam ni
Kalau kita punya konsep ataupun knowledge kita tak kuat, kita biasanya tinggalkan je lah soalan ni, tak jawab. So ni yang kita belajar last week. Lepas tu untuk last week juga saya ada sentuh mengenai soalan ni berbentuk modifikasi. Soalan modifikasi kan, di mana dia bagi satu contoh ni, Rajah 10.4 menunjukkan model penanam cerucuk yang digunakan di tapak pembinaan. Anda diminta untuk merubah suai model penanam cerucuk sehingga kerja-kerja penimbunan di tapak binaan akan lebih efisien. So dia bagi 5 aspek dan kita kena jawab 5 aspek ni, kita kena buat modifikasi ke atas 5 aspek tersebut dan ada reason dia, di mana kita kena buat 2 table tu. Dua kolom dalam satu jadual, kita buat 2 kolom, satu modifikasi, satu sebab ataupun reason kan. Okey, untuk hari ini saya nak masuk topik momentum. Okay, sambil saya masuk topik momentum, saya akan tunjuklah satu contoh lagi soalan yang berbentuk membuat keputusan ataupun decision making. Macam ni contoh ni soalan modifikasi ni, soalan 10 markah tau tak? Bang, akak dengan abang, soalan modifikasi ni soalan 10 markah. Okey, ni soalan 10 markah. Dan soalan macam inilah yang kita nak kena fokus lebih sikit pasal markah dia banyak. Kalau markah kat sini je dah 2, 3, so problem lah untuk yang untuk soalan-soalan yang lain lah kita pun tak pasti kan, macam soalan yang tadi tu, macam soalan contoh soalan macam ni kan, dia bagi satu situation dan kita kena explain, markah dia 4. Saya dah sentuh minggu lepas lah, untuk minggu ni saya tak sentuh lagi lah soalan-soalan macam ni. Okay, alright. Soalan-soalan ni biasanya ada soalan daripada bahagian C, soalan AC Untuk pengetahuan kamu, soalan esei kita soalan nombor 9 dan 10 dan 11. 9, 10 ialah soalan bahagian B. Soalan bahagian C soalan nombor 11. Soalan 9 dan 10 kita boleh pilih satu, dan soalan bahagian C soalan nombor 11 kita wajib jawab. Macam yang ini soalan modifikasi ni soalan nombor 11. Jadi kita kena tahu ni. Sebab dalam fizik kita bukan nak kena tahu hukum saja. Teknik menjawab ni sikit-sikit kita kena tahulah kan. Kalau tak tahu teknik pun susah juga kita nak jawab. Okay, right. Kita stop sharing dan hari ni kita nak masuk topik kita hari ni. Kita nak masuk momentum. Okay, kelas hari ni kita nak masuk momentum, guys. Okay, kita nak masuk momentum Mungkin banyakkan belajar kata momentum mudah. Bagus. Kalau kamu rasa itu mudah, bagus tu. Tapi kita ada beberapa perkara dalam momentum dalam topik momentum ni yang kita perlu tekankan yang kita perlu hubungan yang kita perlu tahu dalam topik momentum ni, kita kena tengoklah. Saya nak tunjukkan kepada kamu. Okay, right. Dan ini sebab last week saya tengok komen saya ada kata cikgu mengajar dalam bahasa Inggeris dan ada juga dalam bahasa Melayu kan. Sebab saya kat sekolah memang ajar di LP. So tak ada masalah sebenarnya sama dia nak gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris itu tak ada masalah lah. Okey, hari ni kita nak masuk momentum. Bila kita masuk momentum, nombor satu dalam fizik, perkara pertama yang kita perlu tahu ialah definisi konsep. Definisi konsep, definisi hukum, definisi prinsip. Definisi dulu. Okay, definisi momentum. Momentum ialah jisim darah halaju, ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk ayat, momentum ialah hasil darab jisim dan halaju, ataupun momentum is the product of mass and velocity. Formula bagi momentum ni, P kecil ni, P equal to mv. Okay, mula-mula kita tahu definisi. Okay, definisi itu penting Definisi itu penting. Definisi itu penting. Definisi itu penting. Definisi itu penting. 5 kali saya sebut. Jadi kalau kat sekolah saya akan cakap belajar definisi ni sangat penting. Formula ni nombor 2. Sebab daripada definisi didapatkan formula di create formula. Macam nanti kita akan tengok
Satu contoh prinsip tu, daripada prinsip tu dia dapatkan formula. From the principle tu. Kalau kita tahu prinsip je, tahu formula tak tahu prinsip pun, itu pun masalah juga Okey. Jadi kita tengok sini. Momentum P, linear momentum P equal to mv. Ini P kecil P equal to m v. P momentum, m mass ataupun jisim, v is a velocity. Simple je. Momentum is the product of mass and velocity. Hasil darab jisim dan laju. Okey, itu momentum. Unit bagi momentum ialah kg meter per second. Kg itu unit untuk jisim. Okey. Kg ni ialah unit untuk jisim. Meter per second ini ataupun meter per saat, saya tak sebut ms-1. Itu saya tak sebut macam itu. Sebab sebutan dia bukan macam itu. Sebutan dia ialah meter per saat. Ataupun meter per second. Ataupun kalau ms-2 tu sebutan dia ialah meter per second square. Meter per saat kuasa 2. Jadi meter kan, itu kalau dia beri sebutan lah. Kalau tulis macam ni lah kan, kg meter per second ataupun kg ni untuk unit untuk velocity. Okey, sebelum saya masuk, saya nak tanya kamu kenapa unit dia bukan gram meter per second? Ada tak siapa-siapa dalam grup ni nak tanya boleh tak kalau saya kata saya tulis unit SI dia ialah gram meter per second, boleh ke tak boleh? Ada siapa nak volunteer nak cakap hari ni? Ada tak? Boleh tak kalau kata unit kat sini, saya buang K ni kilo ni, saya kata unit SI dia gram meter per second, boleh ke tak boleh? Saya nak sentuh sikit. Boleh ke tak boleh ni? Siapa tu? Ada respon seorang? Tak ada, Isyad? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh, right. Kenapa tak boleh? Soalan dia. Ni. Saya sentuh sikit sebelum ni. Tak apa, hari ni saya cerita pasal momentum je. Masih kita banyak sebab kelas yang sebelum ni saya masuk 2 topik. Saya dalam keadaan yang perlu bercakap dengan pantas dengan laju. Sebab saya nak masuk 2 topik sekali kan. Dan beri contoh dan sebagainya. Hari ni saya fokus satu je. Kenapa tak boleh gram? Kenapa kena kg? Kenapa tak boleh miligram? Sebab apa? Dengar baik-baik. Sebab kita kan masa dalam topik chapter 1 fizik, kita ada belajar pasal apa? Quantity asas. Base quantity. Kalau dalam bahasa Inggeris base quantity, quantity asas. Quantity asas dalam fizik ada 7. Dalam fizik ada 7. Yang ada terbaru ni termasuk number of mole kan. Number of mole dengan satu lagi pasal light tu, kandela tu. Okey, yang biasanya unit quantity SI bagi jisim ialah apa? kg. Mass SI unit untuk jisim ialah kg, bukannya gram. Itu pasal kita tak boleh letakkan gram. Kalaulah diberi, katalah diberi M ini, jisim tu diberi dalam gram, kita kena convert jadi kg dulu. Baru boleh masuk. Sebab apa? Semua saya highlight semua unit dalam formula fizik perlu dalam SI unit. Perlu dalam SI unit, kecuali heat Haber. Haber Q equal to MC theta. Theta tu theta tu sudut dia punya suhu dia dalam darjah Celsius. Suhu dalam Kelvin tau. Okey. SI unit ni, kg ni. Itu pasal bila kita, kalau unit kita, contoh kita dapat unit gram meter per second, confirm unit itu salah. Salah. Sebab kita punya unit bukan SI unit. Nampak meter per second ni, hal laju ni. Kenapa tak boleh tulis sentimeter per second? Pasal kita kena tulis dalam SI unit. Okey, itu satu Okey, right. Kita ambil contoh lah. Okey, dah cerita lah sikit. Saya cerita sikit. Hari ni saya bagi slow je. Hari ni satu persatu saya cakap. Sebab masa kita banyak, tak apalah. Kita masa lebih sikit pun tak apa. Untuk hari ni kan. Sebab minggu lepas saya kena masuk 2 topik. So jadi ni saya kena pantas sikit. So hari ni satu tak apa. Okay, right. Kita jawab contoh satu. Hari ni saya tunjuk contoh dalam BM lah. Kebanyakan je dalam BM. Tak apa. Nanti saya boleh explain dalam English pun tak apa. Tak ada masalah. Dalam permainan bola sepak, seorang pemain mempunyai jisim mass M equal to 70 kg. Jisim bergerak dengan laju 4 meter per saat dan seorang pemain yang lain berjisim 75 kg bergerak dengan laju 3 meter per saat.
menghala antara satu sama lain. Soalan dia bukan, dia tak ada cerita pasal collision, pelanggaran. Dia tak ada cerita pasal apa-apa pun. Dia cuma tanya, hitungkan momentum kedua-dua pemain itu. Pemain satu momentumnya 280, 70/4, 280 kg meter per saat. Pemain yang kedua, momentumnya negatif 225 kg meter per saat. Okey, ini kalau saya lah Okay, dalam soalan ni dia tak, ni saya tambah sikit lah. Kalau, sekejap. Ni kalau kamu nak tulis kat mana-mana, okay, make sure, pasal dalam PowerPoint ni tak ada. Okay, ni. Apabila, okay saya tanya, kenapa ada negatif kat sini? Kenapa perlu ada negatif di situ? Sebab, ni kita nak recall balik. Kita belajar chapter 1 form 4. Hal laju ialah velocity is a vector quantity. Hal laju ialah quantity vector. Quantity vector ialah kuantiti yang mempunyai magnitude. What is the meaning of magnitude? Apa magnitude? Magnitude tu ialah nombor, nilai tu. Magnitude dan arah. Arahnya. Contoh kalau dia dah anggap okay, yang 70 kg ni katalah kat sini dia kata pergerakan 70 kg lebih kurang daripada kiri ke kanan kan. Dia sudah menganggap dalam soalan ini pergerakan kiri ke kanan itu positif. So 4 ni dia tak letak negatif lah. Maksudnya pergerakan kiri kanan. Okay. And then satu lagi untuk pergerakan objek ataupun pemain yang berjisim 75 kg ni pergerakan daripada from right to the left. Arah yang bertentangan. Hal laju, consider the direction. Velocity, kita kena consider direction. Kita kena mengambil tahu pasal dia punya arah. Pasal apa? Pasal dia adalah vector quantity. So, tu yang ada negatif kat sini. Bila ada negatif kat sini, nampak negatif 225 kg meter per second. Okay. Ni kat sini tak ada kan? Tapi kat sini saya nak kalau kamu dapat negatif, nanti kamu tulis sikit kat belakang. In opposite direction. Maksudnya, dalam ataupun in the opposite direction, betul pada arah yang bertentangan. Kita kena, kalau negatif je, letak sikit kat belakang. Bracket ke apa, letak tulis pada arah yang bertentangan. Kebanyakan pelajar negatif positif ni dia tak ambil kisah pun. Dia tak ambil tahu pun. Bagi dia tak ada apa-apa pun. Bagi saya negatif positif tu ada makna. Sebab apa? Itulah yang menentukan the vector quantity of skalakan quantity. Okey, kita nak pergi pada yang kedua pula. Contoh yang kedua. Nenek berjisim 80 kg menggelongsor sekeliling gelanggang dengan hal laju 6 meter per saat. Tiba-tiba dia berlanggar dengan cucunya yang berjisim 40 gram yang dalam keadaan rehat. Okey, ni bukan cerita pasal pelanggaran. Dia memang cakap pasal pelanggaran, tapi soalan dia tak tanya pun pasal pelanggaran. Dia cuma cerita pasal kira momentum masing-masing. So momentum untuk nenek 80 kali dengan 6, 480. Momentum untuk pelajar dalam keadaan rehat, so velocity dia kosong, kita akan dapat macam inilah. Momentum untuk budak kecil tu kosong. Momentum untuk nenek 480. Okey. Okay, sebelum itu saya nak masuk sikit. Okey, ni saya pergi yang kita pergi basic dulu. Lepas ni kita nak masuk prinsipal. Dekat yang kritikal sikit dalam topik momentum bukan yang ini. Yang ini saya rasa biasanya kamu boleh buat. Bila kita masuk prinsipal sekejap lagi baru kita akan nampak kenapa pentingnya kita perlu memahami definisi itu lebih daripada formula. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk satu sikit Saya stop sharing sekejap. Saya nak share satu benda. Saya ingat nak gunakan whiteboard tapi tak apalah, saya lukis kat sini kejap. Okey, hari ni kita tak perlu hari ni saya tak nak pergi terlalu laju sangat lah. Kita pergi slow-slow alright. Kita tengok Okey. Selepas kita apply formula ataupun ni, sebelum tu lah maksudnya kita kena tahu benda ni dulu. Nampak saya share ni. Tengok semua Okay ni. P equal to MV. Dengar ni saya cakap. Ni kalau ada kertas ke apa ambil. Ni dalam fizik
fizik, dengar formula ni ataupun selepas definisi kita tahu formula kan. Selepas tu kita kena tahu hubungan tu, relationship. Okay, dalam fizik, kalau kita nak contoh soalan tu tanya, nyatakan hubungan apabila hal laju bertambah, apa berlaku pada momentum. Kita kena constantkan satu value ni. Di mana jisim tu kita kena malarkan dia. Contohnya, apabila hal laju bertambah, when the velocity increase, momentum increase. At the same time, the mass constant. Dikatakan constant. Kita dalam fizik, kita kalau kita nak ubah dua variable, satu ataupun kalau contoh kalau eksperimen tu ada dalam formula tu ada 3, 2 tu kita kena constant kan. So dua saja yang boleh berubah. Okay. So tapi kalau tanya relationship, jangan buat macam ni. So maksudnya kita kena tulis dalam ayat lah. As the velocity increases, momentum increase. Momentum akan bertambah. Okay. Contoh lagi. Saya harap yang ada ni nanti dulu, jangan, sebab saya tahu ramai tahu benda ni. Saya belum pergi lagi yang bawah tu. Okay, tunggu sekejap lagi. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh dan sebagainya lah. Okay, sekarang ni saya nak pergi basic dulu. Sebab kita ni, kalau basic kita tak master, kita jangan pergi bawah, yang susah-susah tu nanti dulu. Kita mahirkan basic. Okay, contoh. Kalau dia constantkan momentum, nak ubah jisim dengan hal laju, hubungan jadi macam ni lah. Semakin bertambah jisim, semakin berkurang hal laju. Contoh macam lah. Ini kalau satu atas, satu bawah, dia jadi inversely proportional, berkadar songsang. Dengan syarat satu mesti constant. Kalau dia nak kata nak ubah jisim dengan momentum, so V ni constant. Itu fizik. Hubungan dalam fizik, kalau kita ada satu contoh formula, pressure, tekanan. P equal to F over A. Lambat sikit kemudian F over A. Surface area. Ni yang kamu dah belajar masa form 3. Kalau luas permukaan berkurang, tekanan akan bertambah. Dengan syarat apa? Dayanya malah. Kalau macam ni, kalau duduk sebelah-sebelah macam ni, kalau ni naik, yang F naik, P pun naik. Kalau satu atas, satu bawah, A turun, P akan bertambah lah ataupun sebaliknya lah. Okay, right. Ni daripada segi hubungan lah. Ni daripada segi hubungan. Okay, sekarang ni kita nak masuk principle of the conservation of momentum. Kita nak masuk prinsip keabadian momentum ni. Okay, semua dengar betul dengar betul. Tadi kita dah tahu hubungan. So sekarang ni kita nak masuk prinsip keabadian momentum. The principle of the conservation of momentum. Yang selalu pelajar pandang benda ni macam, prinsip keabadian momentum, hafal formula je. Okay, bukan sekadar formula. Yang pertama kita kena tahu dia punya prinsip dulu. Hari ni saya hari ni tak pergi laju lah. Saya pergi slow-slow. Saya apa nama? Okay, nak masuk lagi sekali. Okay, kita nak masuk prinsip keabadian momentum. Okay. Prinsip keabadian momentum. Okay. Jumlah momentum suatu sistem adalah kekal jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem itu. Lepas tu dia tambah lagi kat bawah, jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Sekiranya kalau kamu jumpa soalan ni, dia tanya, nyatakan prinsip keabadian momentum nyatakan prinsip keabadian momentum. Okey? Ni kamu tulis dua-dua ni. The total momentum of the system is conserved ataupun tidak berubah, constant, if there is no external force acting on the system, ataupun jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem itu. Ini jumlah momentum itu adalah kekal. Ini sama dengan maksud ini. Ini. Yang ni maksud dia sama dengan bawah ni. Ataupun kita nak tulis
Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem itu. The total momentum before collision equal to the total momentum after collision. Okay, if there is no external force acting on the system. Okay. Okay, dia cakap benda tu. Okey, prinsip keabadian momentum dia cakap jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey. Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ya kan? Itu prinsipal tu cakap. Daripada prinsip itu, dia create formula. Formula apa yang dia buat? Jumlah momentum sebelum pelanggaran M1 U1 tambah M2 U2. Ni sebelum. Sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran M1 V1 tambah M2 V2. Nah, nampak kat situ betapa pentingnya prinsip. Sebab apa? Prinsip, daripada prinsip dia create formula. Okey? Daripada prinsipal tu dia dapatkan formula. Ini jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Okey, daripada formula ni apa yang kita dapat lihat? Jisim tidak berubah sebelum pelanggaran, jisim dia sama dengan selepas pelanggaran. Yang berubah berapa? Halaju awal setiap objek dan halaju akhir setiap objek. Nampak? Jumlah momentum selepas pelanggaran sama dengan jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, jadinya perlu ke kita hafal formula ni? Sebenarnya kalau kita hafal definisi, kita dah boleh dapat formula. Sebab dia punya formula ni berdasarkan definisi prinsip keabadian momentum itu menyatakan jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran sekiranya tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Dalam buku teks yang terkini tak ada cerita pasal pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal. Yang ada cuma cerita pasal letupan saja, Yang ada cerita pasal explosion. Okey, saya nak cerita lah. Daripada sini kita dapat prinsip. Sebenarnya kalau kamu baca dalam buku rujukan tu dia split pelanggaran ini, dia split kepada 3. Dia pertama dia kata pelanggaran tak kenyal, elastic collision, pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal, inelastic collision, pelanggaran kenyal, elastic collision dan letupan. Tapi dalam buku teks KSSM yang baru ni, dia cuma cerita pasal prinsip keabadian momentum dan cerita pasal explosion, letupan saja. 2. Okey. Ni basic kita ni. Nampak 2 ni basic. Sebenarnya ini yang kita kena tahu. Tak kisahlah dia pelanggaran kenyal ke, tak kenyal ke apa-apa semua datang dari situ. Sekejap lagi saya tunjukkan kamu. Kamu tak perlu hafal formula pelanggaran kenyal ke tak kenyal, explosion semua tak perlu hafal. Yang penting kamu kena tahu basic ni. Daripada basic asas ni, prinsipal ni kamu boleh jawab semua soalan. Kalau tengok kat sini. Okey. Ini dalam saya tengok dalam buku rujukan pun banyak lah Dalam buku rujukan dia split pelanggaran tu kepada 3 jenis. Yang pertama ada pelanggaran kenyal. Okey, tapi dalam buku teks KSSM dia tak ada cerita pun pasal pelanggaran kenyal ke tak kenyal ni apa semua tak ada. Sebenarnya itulah pasal apa? Sebenarnya buku teks ni pelanggaran ni betul, pasal buku teks ni pun betul. Sebenarnya pelanggaran ni pun kita sebenarnya tak perlu tahu pun apa jenis pelanggaran tersebut. Dan dalam di SKP yang terbaru ni saya lihat yang ada cuma dia cerita mengenai
Explosion. Ada cerita pasal explosion. So kamu kan kita tak boleh tahu sama ada, kalau dulu memang kita kena tahu okey, apakah jenis pelanggaran ini, kenyal ke tak kenyal ke kan. Tapi dalam buku teks yang terkini dia cuma cerita pasal formula ini dan exploit dan cerita pasal explosion, letupan. Okey. Tengok. Okey. Situasi yang pertama dia kata pelanggaran kenyal. Kita ambil lah contoh pelanggaran kenyal ya. Pelanggaran kenyal ni maksudnya apa? Okey. Maksud dia selepas pelanggaran dua-dua objek ini, nampak? Dua-dua objek ini does not attach each other ataupun separate faham? Tidak bersentuhan antara satu sama lain. Bila tak bersentuhan, maksudnya dia punya V dia berbeza lah. Laju akhirnya berbeza. Okay? Tak apalah, nanti saya akan pergi belakang sekejap. Okey, laju akhirnya berbeza. Okey. Kalau kita tengok daripada sini, sini saya tak perlu ceritalah pasal apa momentum diabadikan tenaga. Sebab apa saya tak nak cerita benda ni, dulu ada. Pasal dalam silibus tak ada. Dalam silibus, dalam buku teks tak ada cerita pasal tenaga kinetik diabadikan, tenaga kita tak ada. Ni silibus lama. Okey, dia just cakap momentum diabadikan. Diabadi ni maksudnya apa? Jumlah momentum diabadikan, maksudnya jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. The total momentum is conserved. Conserve ni maksudnya tidak jumlah momentum sebelum dan selepas sama lah. Okey. Pergi lagi. Yang kedua, kalau dalam silibus yang lama dia mengatakan ada satu lagi pelanggaran tak kenyal. Tak kenyal pun sama juga sebenarnya. Sebenarnya dia ambil formula ini daripada yang tadi tu. Okey, bila tak kenyal, apa berlaku? Kedua-dua objek ini attach each other. Apa maksud attach? Bercantum antara satu sama lain. Bila bercantum, hal lajunya sama lah, kongsi. Bila hal laju sama, sebenarnya kedua-dua objek ni ada hal laju yang berbeza. Kebetulan dalam kes tak kenyal ni hal laju sama. Bila hal laju sama, apa jadi? V dia kita boleh factorize. Kita boleh faktorkan V tersebut. Sepatutnya M1 V1 tambah M2 V2. Kan? Ni tak payah sebut V2 pun tak apa ni, just sebut V saja. Sekarang ni kebetulan bila objek itu tidak bercantum, kan, attach each other, bila tak bercantum maksudnya V1 dan V2 dia benda yang sama. So ataupun kita boleh tulis V sajalah. So jadinya bila benda yang sama kita boleh factorize. Sebenarnya tak perlu tahu pun dia benda tak kenyal ke apa. Yang kita perlu tahu keadaan akhir dia. Kalau dia bercantum, maksud dia kita kongsi V. Okey? Kalau dia separated, satu gerak ke kanan, satu gerak ke kiri, ke depan, belakang apa semua, maksudnya dia tak berkongsi V, so kita tak perlu buat macam gini. Okey? Faham Okey, alright. Okay. Ini dalam silibus yang terbaru ni dia tak ada cerita pun. Saya tengok, saya apa-apa pun saya akan merujuk pada buku teks lah, pada DSKP. Itu apa-apa pun saya akan rujuk sini. Ini mungkin silibus lama dah nyata. Okey, ni pelanggaran kenyal, tak kenyal apa semua kan. Tapi itu sebenarnya yang penting kamu kena tahu prinsip kepada momentum sendiri. Dan yang penting kamu kena tahu di akhir cerita tu apa yang berlaku pada kedua-dua objek. Kalau objek itu bercantum, V dia kongsi. Kalau tak bercantum, V lain-lain lah. V1 dan V2 macam yang tadi ni. Yang ini tak cantum. Ini separated. Separate dia ada punya laju yang berbeza tapi apa-apa pun dia masih lagi walaupun formula nampak berbeza, tapi masih lagi berdasarkan prinsip keabadian momentum. Masih sama lagi. Masih lagi pegang pada prinsip yang sama. So sebenarnya kalau kamu tahu benda satu benda je, macam-macam benda kamu boleh buat. Tak kisahlah dia nak bagi explosion ke apa. Kita dah tengok satu lagi explosion explosion lah. Explosion kat sini. Okey, nak begini pula. Kita nak pergi pada explosion. Contoh explosion. Ni eksperimen yang kita explosion ni, kalau kita tengok dalam buku teks, yang best pasal explosion ni. Sebab explosion ni banyak aplikasi tau. Explosion ni banyak aplikasi. Okey, saya dalam kelas yang sebelum ni saya ada cakap.
Dalam fizik, yang pertama kita kena tahu hukum, definisi hukum. Yang kedua kita tahu formula. Yang ketiga kena tahu hubungan di antara formula tersebut ataupun kuantiti yang terlibat dalam formula. Yang keempat kita kena tahu aplikasi. Paling banyak aplikasi ialah mengenai letupan ni ataupun explosion ni. Situasi ni kita panggil explosion lah. Kalau eksperimen kat sekolah kita buat macam inilah. Okey, kita ada dua objek. Yang pertama kita ada dua, M1, M2. Dua objek yang pada mulanya objek itu tidak bergerak. Okey, bila objek itu tak bergerak, maksudnya apa? Halaju awal U1 dan U2-nya kosong. Kan bila kita tengok formula M1 U1 plus M2 U2. Kalau M1 times dengan kosong plus M2 kali dengan kosong, so apa jadi? Kosong lah. Itu pasal. Dan selepas pelanggaran, selepas letupan, after the explosion, okey, kedua-dua objek ini bergerak pada arah yang bertentangan. Nampak arah bertentangan? Saya sebut lagi sekali, arah yang bertentangan. Arah bertentangan apa jadi? Tengok dapat. Okay, and then bila dapat formula, jumlah momentum sebelum pelanggaran ialah kosong. Sebab apa? Kedua-dua objek tidak bergerak. Equal to jumlah momentum selepas pelanggaran, di mana kedua-dua objek ini bergerak tapi arah yang bertentangan. Bila sebut arah yang bertentangan, salah satu arahnya negatif lah. Kalau kita tengok dalam buku teks, salah satu arahnya negatif. Bila kita bawa kan, ni kalau formula dia, kalau kita bawa belah sini, kita dapat nanti salah satu V tu kita akan dapat contoh. Dalam fizik kebiasaannya, pergerakan kiri ke kanan kita assume positive direction. Positif. From right to left negatif. So jadi dia assume tu negatif lah. Kalau dikata nyatakan pergerakan nyatakan velocity, halaju untuk M2, kita akan dapat negatif. Kita akan dapat negatif. Kenapa dapat negatif? Sebab arah bertentangan. Jangan takut. Dapat negatif, tulis belakang arah yang bertentangan. Pada arah yang bertentangan ataupun in opposite direction. Itu ingat. Saya cakap. Jangan takut dengan negatif tu. Okey. Yang paling banyak sekali cerita sebenarnya banyak cerita aplikasi ni pasal explosion. Okey, saya ambil contoh satu Okey, yang lain ni masih ada bersama ni tak? Sebab saya belum tunjuk contoh lagi. Okey. Banyak lagi nak tunjuk ni. Okey, saya bagi contoh. Ni contoh, okey ni contoh Kereta A berjisim 1000 kg bergerak dengan halaju 20 meter per second. Berlanggar dengan kereta B yang berjisim 1200 kg dan bergerak dengan halaju 10 meter per saat. Okey, nampak? Apa yang kamu nampak sekarang ni? Kedua-dua kereta ini bergerak dengan arah yang sama. So, bila arah yang sama, V kita, U kita, dua-dua positif lah. Halaju awal kita dua-dua positif. Kalau yang 10 ni, ni kena jaga-jaga Kalau yang 10 contoh, ada orang dekat highway, tiba-tiba bawa kereta arah bertentangan. Arah bertentangan maksudnya kita kena letak negatif kat sini. Selalu belajar tahu apa? Dia apply formula, macam contoh okay. And then jisim dia 1200 untuk kereta pertama, yang kereta A 1000, kereta kedua 1200. Dan bila kita apply formula M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 V1 plus M2 V2, kita dapat V kita sama dengan 14 meter per saat. Okay, V kita itu 14 meter per second. Nampak Ada selalu, kamu bila baca soalan ni, jangan kamu tengok baca sekali jalan, okay, terus masuk formula jalan. Kamu tengok ayat dia. Kalau dia kata macam ni, berlanggar dengan kereta B yang berjisim, nampak tak apa dia state kat sini? Dalam arah yang sama Okey. Saya cakap ni, kalau dia nak trick kamu soalan ni, dia tulis dalam arah yang bertentangan. Kamu pun buat. Kamu letak 10 meter per second ni pun positif. Ingat, kalau arah bertentangan, negatif 10 ni jadi, ni jadi negatif tau. Ingat apa saya cakap. Bila baca soalan mengenai momentum, kalau jumpa soalan pasal tak kisahlah pelanggaran kenyal atau tak kenyal apa semua ni, kebiasaan kalau dia nak trick, dia tulis ni. Dalam arah yang bertentangan. Ni. Kalau arah bertentangan, salah satu mesti negatif. Biasanya yang ini mungkin kita ambil yang B ni negatif lah. Masukkan sini negatif. Okey? Yang kita dapat, kita punya laju dia 14 meter per saat. Ni contoh. Okey, contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua pula.
Sebiji bola yang berjisim 15 kg dibalingkan pada halaju 20 km sejam. Okey, sepatutnya halaju tu kita kena convert kepada laju tu kita kena convert kepada meter per saat. Dan berjisim 60 kg dan kadar rehat. Dan okey. Melin menangkap bola itu dan kemudian menggelongsor dengan bola itu di atas ais. Tentukan halaju Melin dengan bola selepas pelanggaran. Okey, nampak? After the collision, selepas pelanggaran, bola dengan Melin ni bergerak dengan halaju yang sama. Sebab dia apa ni? Attach, bercantum. Bila bercantum, V itu sama. V dia berkongsi. Nampak? Ni bukan V2 ni. Letak V cukup. Ni. Letak V saja. Nampak? Okay. And then, kita dapat, kita masukkan nilai semua. Kita dapat V dia sama dengan 4 meter per saat lah. Okay, 4 meter per saat. Okay, ni saya tunjuk contoh untuk pelanggaran tak kenyal. Okay, ingat pelanggaran, kita kisahlah ada pelanggaran kenyal ke tak kenyal, sebab dalam DSKP pun tak ada suruh kamu hafal, kamu ingat sama ada ni kenyal ke tak kenyal, tak ada. Tak ada benda tu. Yang ada cerita pasal letupan dia. Okay? Yang penting kamu tahu situasi selepas pelanggaran. Kalau dia bercantum, maksudnya V dia kongsi. Kalau dia tak bercantum, V dia lain-lain. Okay? Faham Macam yang tadi lah. Ni kalau yang tadi bercantum, dia tak bercantum, dia ada V1 dan V2. Ni dia kongsi V, so kita factorize lah. Kita faktorkan V tersebut. Dapat 4. Kita dapat 4 meter per saat. Okay, kita nak pergi pada ni contoh. Nampak? Ni contoh kalau okey. Nampak? Kalau 30, ni dia contoh satu contoh nampak. Sebuah truk berjisim 1200 kg bergerak pada 30 meter per saat berlanggar dengan sebuah kereta berjisim 1000 kg yang bergerak dalam arah bertentangan. Arah ni maksud negatif, nampak? Negatif. Bertentangan nampak ni. Tolong nampak? Saya dah tunjuk semua contoh ni. Itu tu pulang pada kamulah, sama ada kamu nak take note ke ataupun kamu boleh ingat ke apa, itu pulang pada kamu correct. Dan kita dapat V kita ikut 7 meter per saat ke kanan. Kalau kita dapat negatif, kita cakap je 7.2 meter per saat ke kiri ataupun pada arah yang bertentangan. Tak ada masalah pun. Jangan takut dengan negatif dan positif tersebut. Negatif positif tu hanya nak tunjukkan arah. Okey, kalau dapat negatif kita just cakap pada arah bertentangan ataupun ke kiri. Okey. Biasanya bila sebut pasal explosion, kalau soalan calculation, kebiasaannya dia cerita pasal pistol loh. Okey, ini salah satu contoh explosion. Explosion pun masih mematuhi prinsip keabadian momentum. Sama je jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, ini contoh. Tengok contoh Seorang menembak sepucuk pistol yang berjisim 1.5 kg. So jisim pistol ini ialah 1.5 kg. Jisim peluru 10 gram. Okay. So sini katalah kita terpulang nak ambil ni M1 ataupun yang ini M1 pun mana-mana. Kalau yang ini M1, yang ini M2 lah. Jika peluru itu berjisim 10 kg mempunyai halaju 300 meter per saat selepas tembakan. Itu maksudnya apa? Selepas tembakan halaju peluru itu ialah 300 meter per saat. Okey? Maksud dia apa? Berapakah halaju sentakan pistol itu? Maksudnya apa maksud sentakan? Dalam bahasa Inggeris kita panggil recoil. Okey, nampak Jangan pelik pula dengan perkataan recoil ataupun sentakan. Bila nampak pistol, okey, nampak soalan pasal pistol, kita tengok dia ada cerita pasal recoil tak? Dia ada cerita pasal sentakan tak? Kalau dia cerita pasal sentakan, maksud dia ada dia berkait dengan explosion lah, berkait dengan formula explosion ataupun formula letupan. Okey. Apa-apa pun masih lagi kita mematuhi prinsip keadaan momentum yang mengatakan jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran, di mana sebelum pelanggarannya momentumnya kosong. Okey? Dan selepas pelanggaran ialah momentum bulat, maksudnya M1. Ni. M1 V1 equal to M2 V2. Okey? M1 V1 plus, bukan ikut sini, plus M2 V2. Kita bawa ini ke sebelah sini, kita akan dapat macam ini. And then V kita nanti kita akan dapat negatif. Alamak, dapat V negatif. Kita pun beli. Oh, tengok kawan sebelah. Kan mana yang meja dekat-dekat, tengok buat macam tu, buat latihan kat dalam kelas, sama kawan sebelah dapat positif, dia dapat tengok. Kita pun padam. Oh, jawapan positif betul. Ingat, jawapan negatif tak ada masalah. Memang betul pun negatif. Sebab kalau kamu tengok TV pun
Contohnya kamu pernah, contoh kadet polis pernah buat adalah aktiviti di lapang sasar menembak ke apa. Memang ada recoil gun ni, recoil velocity ke belakang. Sentakan ke belakang tu memang ada. Bullet pergi depan, pistol pergi belakang, itu pasal kita ke belakang memang negatif. Tulis negatif arah yang bertentangan, tak ada masalah. In opposite direction. Nampak? Ayat negatif pistol recoil backward, bergerak ke belakang, arah bertentangan, tak ada masalah. Nampak? Okey, saya dah cerita pasal explosion. So, sebenarnya tak kisahlah dia explosion ke inelastic collision, tak kenyal ke apa, semua masih mematuhi prinsip keabadian momentum. Cakap jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Okey, saya dah habis kat sini lah. Cukuplah, dah panjang sangat saya cerita. Okey, saya nak tunjuk, saya dah pukul 11 2 minit. Okey, saya nak tunjuk contoh, aplikasi sikit. Kelas tengok Kalau dalam buku teks, pun kita banyak pula dalam pasal momentum ni dia bagi dalam buku teks pun tak banyak sikit. Dia bagi aplikasi untuk launching of a rocket. Okey, kita tengok bila kita belajar sesuatu konsep ataupun prinsipal, selain kita tahu formula, kamu mesti normal lah, bukan kamu lah, saya masa sekolah pun sama lah. Yang penting formula. Aplikasi tak tahu. Bila jumpa soalan essay tak tahu nak jawab apa. Tak tahu. Pasal kita cakap fizik tu formula. Fizik tu saya cakap sekali lagi, bukan sekadar formula. Dalam formula tu kita ada hukum, kita ada hubungan dan kita ada aplikasi. Buat apa kita belajar kalau tak ada aplikasi? Kan? Buat apa silibus fizik ni dibuat, masukkan dalam silibus sekolah daripada zaman dulu kalau dia tak ada aplikasi? Sebab benda ni yang kamu nak gunakan untuk kehidupan seharian ataupun kehidupan selepas ni lah, sekiranya kamu ada sambung pasal fizik kan. Jadinya yang penting kita kena tahu aplikasi lah. Kan? Kenapa kita kena belajar kalau tak tahu aplikasi? Aplikasi tu penting. Aplikasi daripada konsep tersebut. Contoh okey. Selain daripada aplikasi cerita pasal apa namanya? Dia pasal apa ni? Pistol ni kan? Okay, yang ini nampak? Okey. Dalam fizik, enjin jet ni, jet engine, salah satu aplikasi yang digunakan dalam menggunakan prinsip keabadian momentum. Contoh dia kata, kipas menyedut masuk udara dimampatkan dalam pemampat sehingga menjadi panas. Bahan api kerosin dipanjut masuk ke dalam kebuk pembakaran, letupan berlaku dan menghasilkan gas exhaust berlaju tinggi ke belakang. Satu momentum tinggi dihasilkan ke belakang. Ini menghasilkan satu momentum pada arah yang sama magnitude tetapi arah bertangan yang menolak jet ke depan. Okey. Kat sini cerita dia ada pembakaran apa semua kan, ada letupan, dan then last sekali dia akan cerita pasal momentum. Sepatutnya kita kena tambah lagi ni, jumlah momentum ke hadapan sama dengan jumlah momentum ke belakang. Itu bermaksud jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Tapi ini situasi ni di bawah situasi explosion tau, letupan. Jumlah momentum ke hadapan sama dengan jumlah momentum ke belakang. Dia ambil daripada mana? Daripada prinsip keabadian momentum. Okey, ini momentum jet, yang ni contohnya engine jet lah. Okey lagi. Pelancaran roket. Ni, kamu mesti bila masuk macam ni lah, lama belajar pasal roket pula. Okey. Kita kena tahu, nak tak nak, nanti saya akan tunjuk kamu kenapa kita kena tahu benda ni semua saya tunjuk Dan sekejap lagi kita buat soalan. Gas hidrogen cair oksigen dicampurkan dalam kebuk pembakaran, campuran itu explode, the mixture explode. Nampak letupan, nampak? Tadi pun ada letupan kan? Gas exhaust panas berhalaju tinggi dikeluarkan daripada muncung roket ke bawah. Momentum roket ke atas sama dengan jumlah momentum roket ke bawah. Ini explosion ni sebenarnya. Explosion kan tadi M1 U1 equal to negative M1 M2 V2 kan. Negatif tu maksudnya arah bertentangan lah. Ini masih lagi ni ialah aplikasi kepada prinsip keabadian momentum. Ni. Nampak? So kita ada dua biasanya aplikasi ni. Yang pertama engine jet, yang kedua ialah rocket launching Ingat saya sebut sekali lagi, rocket launching, pelancaran roket. Kalau soalan tanya apakah aplikasi momentum roket ke bawah. So aplikasi ni nampak rocket launching, engine jet, tadi pistol kan. Okey, tapi kebiasaannya orang jangan tulis roket saja kalau tanya aplikasi.
tulis pelancaran roket. Roket launching roket launching. Okey, sekarang ni kita nak tengok soalan. Okey, kita dah pergi konsep, dah tahu aplikasi, kita nak ikut contoh soalan. Takkan kita tahu benda ni je kan? Kita nak tengok contoh soalan. Okey, right. Saya pergi, saya stop present. Okey, kita nak masuk yang baru, yang contoh soalan Okay, benda ni yang kita nak tengok. Okey, kita tengok. Contoh soalan. Okey, tengok. Okey, right. Kita tengok contoh soalan hari ni Okey. Momentum ni soalan. Okey, nampak? Kita punyalah hafal macam-macam formula semua kan. Sekali tengok jumpa soalan ni, engine jet pula, alamak kita pun panik. Tapi kalau kita tahu aplikasi, setiap apa nama tadi? Prinsip yang kita belajar, tak ada masalah. Itu saya cakap, aplikasi jangan kalau orang Indon kata jangan diambil enteng jangan diambil mudah. Faham? Kita tengok dia cerita Darjah 10.1 ni contoh soalan menunjukkan struktur sebuah enjin jet. Enjin jet bekerja berdasarkan prinsip keabadian momentum. Okey? Nampak ada cakap Okey, lepas tu dia tengok, nampak tak? Dia kata ada udara masuk, ada blade, ada combustion chamber, ada apa? Gas exhaust melalui bukaan, dia semua ada bagi contoh Okey. Dan dia tanya, nyatakan prinsip keabadian momentum. Okey Okey, prinsip keabadian momentum nyatakan apa tadi? Dia cakap apa? Prinsip keabadian momentum nyatakan jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran sekiranya tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Pastikan jangan lupa perkataan sekiranya tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Pastikan ada benda tu supaya kita kena jawab dengan tepat lah. Kita kena jawab dengan tepat. Okey, lepas tu dia tanya, in terms of principle of conservation of momentum, dari segi prinsip dalam momentum, terangkan bagaimana enjin jet berfungsi. Okay, soalan ni biasanya dia sama ada 3 ataupun 4 markah. So kamu tengok. Kita pasal gas hidrogen cair dan oksigen cair dicampurkan dalam kebuk pembakaran. Okay, dia kata campur. Lepas campur, dia campuran itu meletup. The mixture is explode. Nampak ada explosion. Nampak kan kita belajar tadi? Kita belajar tadi ada explosion. Seterusnya, gas exhaust panas berhalaju tinggi dikeluarkan daripada muncung roket ke bawah. Nampak tadi? Dia sebenarnya lebih kurang sama dengan roket yang cerita kan. Roket yang cerita tadi pun dia ada cerita pasal exhaust panas berhalaju tinggi nampak ni, dikeluarkan daripada muncung roket ke bawah. Dan yang last sekali, momentum roket ke atas sama dengan momentum gas exhaust ke bawah. Sebelum kalau soalan berbentuk macam gini sebenarnya soalan bentuk macam gini, explain working principle ataupun terangkan situasi ni, kalau kita blur, contoh kita blur kita cakap alamak saya tak tahulah nak buat apa ni, tapi kita nampak sikit view lah. Contoh macam soalan prinsip Bernoulli, kita tahu bila hal laju tinggi tekanan berkurang kan. Kalau kita dah blur sangat, contoh dah macam tak tahulah nak buat apa, tulislah sikit kat bawah ni, prinsip keabadian momentum menyatakan jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, kadang-kala tulis prinsip tu pun ada markah. Tapi tak semestinya ada lah, tapi kita cubalah. Sebab kita boleh jawab berapa banyak poin pun kat sini kan. Tak ada masalah untuk kita cuba. Kalau ada hubungan-hubungan yang kita boleh nyatakan kat sini, kita boleh nyatakan. Contoh macam momentum ni tak ada hubungan lah. Dalam prinsip keadaan momentum ni kita nyatakan macam gini lah. Contoh macam ni. Ini contoh untuk explosion, letupan. Nampak dia kata. So benda ni kita boleh apply. Kalau dia kata rocket launching pun boleh apply benda yang sama. Cuma kalau rocket launching kita gunakan combustion yang lain lah. Bahan pembakaran yang lain kan. Okay, so cerita dia sama. Nampak ada cerita exhaust panas berhalaju tinggi, and then ada cerita momentum ke atas sama dengan momentum gas exhaust ke bawah. Okay? Alright, dah settle kat sini. Sekarang ni kita nak pergi pada engine jet lagi. Saya nak tunjukkan untuk yang terakhir ni, kali ni saya nak tunjukkan kamu, sebelum ni saya dah tunjuk macam mana cara untuk menjawab soalan yang berkonsep modifikasi. Yang ini saya nak tunjuk contoh soalan nombor 9 dan nombor 10.
soalan 10 markah ni soalan yang kita panggil dia membuat keputusan ataupun decision making. Okay, soalan decision making ni sebenarnya soalan panjang tapi saya pendekkan lah cerita dia. Determine the most suitable jet engine to be used in the aircraft. Give the reason for your choice. Okay, tentukan jet engine sesuai. Okay, nak digunakan Okay, dia ada bagi PQRS. Nampak? Nampak kat sini dia ada bagi apa ni? Ini udara masuk melalui bukaan kecil, udara masuk melalui bukaan besar. Ni maksudnya apa? Kita kena pilih nak sama ada nak yang udara masuk melalui bukaan kecil ataupun besar. And then the type of blade, nak pakai blade iron, besi ataupun titanium. Apa lagi? Okay. Gas, size of the gas, bukaan gas exhaust, sama ada bukaan besar ataupun bukaan kecil. Kebuk pembakaran, sama ada kebuk pembakaran besar ataupun kebuk pembakaran kecil. Sebenarnya daripada sini, kalau tak tahu pun kita cuba jawab, sebenarnya kita just cakap besar atau kecil. Besar kita tak semualah. Kalau macam ini kita kena pilih lah, nak jawab nak pilih titanium ataupun nak pilih blade. Okay, macam mana nak jawab soalan macam ni? Okay, yang pertama kita kena buat table. Kita kena buat table. Table kita ada dua, kita ada ciri-ciri dan ada reason. Sebenarnya kalau ada lagi satu teknik, kita buat tiga kolom. So kita buat 3 kolom boleh, 2 kolom pun boleh. Tapi lah hari ni saya tunjukkan 2 kolom Di mana nampak? Kita pilih contoh karakteristik ciri-ciri yang pertama, udara masuk melalui bukaan besar. Nampak Reason banyak udara disedut. Okay. Ni reason dia. Okay, gunakan titanium blade. Kenapa? Okay, titanium blade dia kata low density, nampak? Low density. Lighter. Low density ni partner dia biasa lighter ni salah satulah. Strong, tidak mudah kuat. Okay, ni dia punya reason yang kita perlu tulis kat sini salah satulah. Jangan salah sudahlah kalau jangan tiba-tiba kata low density sebelah high density. Kalau macam tu tak boleh. Kalau low density je. Tak boleh sebelah tulis high density pula. Itu tak boleh Okay. Ringan, kuat, tidak berkarat. Okey, yang seterusnya, big combustion chamber, kebuk pembakaran yang besar. Okey, banyak pembakaran yang boleh dibuat. Gas exhaust keluar melalui bukaan yang kecil. Halaju udara yang tinggi. Nampak ni ada ni. Nampak ni saya warna-warna merah nampak ni. Tinggi, rendah, banyak sikit apa semua. Kita sebut jangan kata okey sebut. Tiba-tiba reason velocity of air. Produce velocity of air. Velocity apa tu? Tinggi ke rendah? Ni reason sedut udara. Tak ada banyak, sikit semua tak ada. Kita mesti ada kuantiti tu, banyak ke, sikit ke, kan? Low dan jangan sebut okey menghasilkan ketumpatan. Ketumpatan apa? Kena sebut low density ke high density, ikut kesesuaian Dan bila kita jawab, bawah kita tulis apa? S is chosen. S dipilih kerana ulang semula ayat di atas. Kerana mempunyai udara masuk melalui bukaan besar, bilah titanium, gunakan bilah titanium, kebuk pembakaran yang besar, exhaust keluar melalui bukaan yang kecil. Ni kena ulang balik semula karakteristik ni. Satu markah. Ini saja 8 markah. Jawab pilih mana kalau betul sudah berapa? 9 markah dan yang ini 10. So jumlahnya semua 10. Biasanya belajar yang ini betul, yang explain salah. Tapi okey lah kan. Kalau markah 10, kalau kamu dapat 6 pun 5 ataupun 5 dah cukup baik lah. Kan? Daripada kosong, tak tahu, tengok soalan tak tahu. Okey, jangan panik. Okey, ingat saya cakap soalan nombor 9 dan 10, soalan yang terakhir dan soalan 10 markah ialah soalan berbentuk begini. Jadinya kamu perlu buat 2 table, satu ciri-ciri sebelah dia punya reason Dan soalan nombor 11 yang sebelum ni kita buat, kita ada 2 table, satu belah modifikasi, sebelah lagi sebab. Itu soalan yang berbentuk modifikasi. Okey. Itu saja untuk hari ni. Sebelum tu saya nak ingatkan kamu, dalam fizik yang penting apa? Dalam fizik yang penting hukum. Yang kedua formula, yang ketiga hubungan, yang keempat aplikasi. Kalau kita pegang benda ni, InsyaAllah kita boleh kita boleh menjawab dengan baik lah. Kita boleh menjawab dengan baik. Okey, saya harap kamu boleh ikut lah hari ni. Kalau ada yang tak faham ke apa, boleh tulis kat chat lah kalau nak tanya ke apa kan. Okey. Untuk hari ni kita masuk momentum
P equal to MV dan prinsip keabadian momentum menyatakan apa? Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Dan aplikasi yang paling penting dalam subjek momentum ni apa? Dalam topik momentum ni apa? Yang pertama, nombor satu apa? Engine jet, engine rocket. So kena master kat situ, kena tahu dia punya cerita dia kat situ. Nampak? Basic cerita dia adalah saya cakap menghasilkan laju yang tinggi ke belakang, jumlah momentum sebelum pelanggaran, jumlah momentum ke atas sama dengan jumlah momentum ke bawah. Nampak dua perkataan itu tulis. Dan benda itu kalau tanya soalan tu dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan prinsip keabadian momentum. Dia berkait dengan prinsip keabadian momentum. Okey? Jangan takut bila kita tengok, bila soalan tu melibatkan pengiraan, sekali lagi saya cakap, kalau soalan pasal prinsip keabadian momentum, sekiranya soalan itu melibatkan pengiraan, tengok cerita yang terakhir. Apa berlaku pada kedua-dua objek itu? Sama ada objek itu bergerak daripada arah yang bertentangan ataupun objek itu attach each other, melekat atas antara satu sama lain. Kalau melekat, V dia kongsi. Kalau tak melekat, V dia lain-lain. Okey? Dan aplikasi yang bawah tu, satu lagi aplikasi yang terakhir dia adalah dalam tu ialah explosion kan. Letupan tu dalam buku teks pun dia ada cerita. Dalam buku teks pun ada cerita pasal explosion. So benda tu penting lah maksudnya. Benda tu penting. Okay, jadinya itu saja untuk pada saya untuk hari ini. Saya kembalikan pada Cikgu Mas. Okay, terima kasih pada yang hadir pada hari ini.